Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dirahmati Tuan Imam, hadirin muslim muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Hadirin sekalian, membalas Selasa lepas, dua hari Selasa lepas, iaitu kedatangan bulan Muharram 1440 1440 Hijriah. Bagi kita orang Islam dan beriman, bagi orang Islam yang beriman, orang Islam serta beriman, iaitu beriman hari akhirat, iaitu hari kebangkitan kita semula untuk menerima suratan amalan yang dikerjakan di dunia semasa kita di dunia. Sebab tu kita selalu ingat dunia, ingat akhirat. Selepas kita ingat dunia dan ingat akhirat. Oleh itu tahun hijrah ini 1440 menyambut kedatangannya. Di antara menyambut kedatangannya ialah iaitu amalan yang amat dianjur, amat disuruh bagi kita melaksanakan ialah puasa 10 Muharram, dan selalu disebut hari Ashura, 20 bulan bersamaan 20 bulan 9 besok. Jadi menyambut kedatangan bulan Muharram. Di antaranya ialah berpuasa 10 Ashura, menyambut kedatangan, syukur. Tidaklah ada juga, tidak seperti yang setengah-setengah di Asia, di negara-negara luar Asia, sebelah-sebelah Arab apa semua tu, ada juga kumpulan-kumpulan yang menyambut 10 Ashura, iaitu dengan dengan melukakan, dengan menyakiti diri sendiri, padang dengan pedang, parang, benda-benda tajam lah, sehingga luka parah kerana menyambut hari bulan Muharram, kerana menyambut 10 Ashura. Kita sambut Ashura bukan begitu, ialah dengan berpuasa, dengan puasa 10 hari. Hadis ini, hadis menyebut iaitu Aisyah radhiyallahu anha berkata, ia bermaksud Rasulullah SAW telah mengarah supaya puasa pada hari Ashura. Orang beriman sifatnya memang, kalau orang yang betul-betul beriman, sifat dia memang sifat beriman. Dia sentiasa menunggu, sehingga menunggu peluang menambah amalan-amalannya, amalan-amalan kebaikan, ataupun mempertingkatkan takarrub, hampirnya dengan Allah SWT, takarrub kepada Allah SWT. Jadi dengan itu kesempatan bulan Muharram ini, berdasarkan beberapa hadis, antaranya ketika Rasulullah SAW berpuasa pada hari Ashura 10, baginda turut mengarah orang ramai supaya turut berpuasa. Sahabat berkata, wahai Rasulullah,
Mereka berpuasa lah, tapi dan mereka berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari yang dibesarkan oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu Rasulullah bersabda, sekiranya di tahun hadapan, jika diizinkan Allah SWT, diizinkan oleh Allah SWT, kita akan berpuasa pada hari Tasuk, hari ke-9. Tak sempat tuan-tuan, Rasulullah meninggal dunia sebelum sampainya. Walaupun tak sempat, tak puasa, tetapi Rasulullah telah memberitahu, iaitu puasa pada 9. Hari inilah. Hari ini banyak orang puasa juga, Tasuk. Jadi hari 9 dan 10, artinya 9 dan 10 gitu. Walaupun Rasulullah tak sempat puasa kerana meninggal, tapi Rasulullah telah berkata, telah menyuruh. Sebab tuan-tuan lebih makna hadis Nabi SAW, hadis perbuatan atau perkataan ataupun yang dibuat apabila sahabat buat dia diam, itu sunnah. Memanglah ada yang kata tidak ada dalam Quran dan sebagainya. Ada. Sebab Tuhan perintah, wa ma atakumur rasul fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apabila dibawa oleh Rasul, hendaklah ambil. Apa yang dilarang, hendaklah kita tinggal. Dan kita pun sedia maklum, wahyu itu terbagi kepada dua. Wahyu al-matlu, wahyu yang dibaca oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW. Wahyu ghair matlu, wahyu yang tak dibaca oleh Jibril dan oleh malaikat. Jadinya Allah terus pada Nabi Muhammad SAW. Sebab dalam firman Allah, maksudnya, wa ma yantiqu anil hawa, sesungguhnya Nabi Muhammad dia tidak bercakap, dia tidak buat, tidak apa semua. Apa yang buat, apa yang dia bercakap, wahyu daripada Allah. Sebab itulah kita selalu ingat, wahyu terbagi pada dua. Jadi hadis Nabi adalah termasuk wahyu ghair matlu, wahyu yang tidak dibaca. Artinya Allah SWT terus kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tuan-tuan, banyak kita telah menyambut kedatangan Muharram. Kesyukuran kita di antaranya dengan berpuasa pada 9 dan 10. Hari ini 9 dah puasa. Dah kita berpuasa, tuan-tuan. Ada yang belum, tahun depan lah. Sampai besok juga 10 Muharram itu. 10 Muharram besok gitu. Memanglah menyambut hijrah tiap tahun, tapi apa hijrahnya? Apa perubahan, apa perpindahannya gitu. Dari tak buat kepada yang buat, macam-macam lah aku nak ceramah hijrah itu. Gitu tuan-tuan sekalian. Di antara amalan besar ialah berpuasa kepada puasa bulan Ashura. Apa ni? 10, 9 dan 10. Dan 9 hari ini dan 10 besok, iaitu 20 bulan apa? 29. Begitu juga tuan-tuan yang dikasihi, perlu juga kita selalu mengingat kepada Allah SWT. Sentiasa memanglah bersiapa beringat kepada Allah, sentiasa berzikir. Bangun pagi pun teringat kepada Allah terus. Kita kena ingat Allah terus. Ingat dulu. Bagi dia man istaqada minan naum. Begitu juga kalau terbangun di waktu malam, terbangun. Terbangun bukan bangun terus. Bangun terus lain pula. Apabila terbangun lagi banyak, bangun lagi bagus. Apabila terbangun di waktu malam, tuan-tuan sekalian, hendaklah berkata, hendaklah mengingati Allah SWT, hendaklah mentauhidkan Allah Ta'ala. Sebab itulah apabila terbangun di waktu malam, mungkin beberapa minit, nak tidur balik dah, terkejut dan sebagainya.
hendaklah berkata dahulu la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit. Selalu dia baca, tapi baca tempat tu sama. Huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wa subhanallah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Apabila terbangun di waktu malam, itu amalan, tuan-tuan sekalian. Dan apabila habis baca itu, jangan lupa Allahumma afirli. Allahumma afirli, ampun dosa aku, gitu. Boleh diguna Allahumma afir lana, boleh. Boleh digunakan Allahumma afir lana. Tetapi jangan lupa na tu kami, maksud di situ niat memang untuk diri kita. Li itu diri sendiri seorang lah. Na tu jangan lupa ibu bapa dan keluarga kita. Ibu bapa dan keluarga kita, tuan-tuan sekalian itu. Dan juga sahabat-sahabat lah. Gitu tuan-tuan. Allahumma afirli, Allahumma afir lana. Begitu ya kita walaupun sembahyang seorang, berhak kita baca Allahumma ajirna. Na tu kami. Padahal kita sembahyang seorang ya. Kita seorang boleh. Tetapi dengan syarat hendaklah niat untuk terutama ibu bapa. Selalu saya ulang ni. Terutama untuk ibu bapa dan keluarga kita, tuan-tuan. Memang dengan hati kita lah niat tu. Kalau baca di mulut saja, apa tak tahu, tak boleh lah. Memanglah mulut bergerak, tapi hati hati pun tak tahu apa yang dia kata. Jadi berhak seperti juga dalam sembahyang. Apa imam itu dia berhak Allahumma raka'na. Itulah lepas subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. 3 kali dia berhak sebagai imam. Allahumma raka'na na kami, kita kan. Begitu tuan-tuan sekalian dia. Begitu, jadi Allahumma ighfir lana gitu. Setelah kita membaca, bukan teruk sangat. Dan tidur pun memanglah tuan-tuan dengan baca ayat-ayat Quran. Memanglah ayat akhir, apa surah Baqarah, apa semua, Qul, selawat. Dan kita tidak tidur melainkan dengan uduk dahulu, dengan beruduk. Ambil uduk seperti uduk. Nak sembahyang memang perkara yang susah. Tapi pasal susah ni lah pahala besar. Susah. Tapi sudah jadi kebiasaan, tak susah. Mengambil uduk sebelum tidur adalah perkara yang perintah. Perkara yang diperintah. Itu yang kedua yang saya ulang untuk tuan-tuan lah. Saya ulang saja tuan-tuan, saya ulang. Begitu juga jadi pembahasan juga. Pada minggu lepas ada tempat itu ditanya masalah takbir. Ini yang ketiga lah tadi, masalah tidur, masalah sikit puasa. Yang ketiga tuan-tuan, takbir memanglah terbagi pada 2. Tuan-tuan pun tahu. Takbiratul ihram dan takbiratul intiqal. Halnya yang nak tahu itu takbir intiqal ni macam mana cara membaca itu. Keadaan membaca itu. Memanglah takbiratul ihram ialah ucapan ketika memula sembahyang. Namun bagaimana pula dengan takbir intiqal? Apakah perbezaan pula yang dimaksudkan dengan tasmi' dalam sembahyang tu? Takbiratul ihram ialah mengucapkan lafaz Allahu akbar, Allahu akbar, lafaz yang mula solat. Manakala takbir intiqal atau takbir berpindah
ialah ucapan takbir dan sembahyang yang dilafazkan ketika berpindah daripada satu rukun fi'li perbuatan kepada rukun fi'li yang lain. Contoh sedia maklum, contohnya dari berdiri kepada rukuk ataupun tasmi'. Ucapan tasmi', apa tasmi'? Tasmi' maksud dia sami Allahu liman hamidah. Itu tasmi' nama dia. Ucapan ini dilafazkan ketika bangkit daripada rukuk. Hukum takbir intiqal terdapat dua pendapat. Inilah. Walaupun kita tahu takbir, tapi kita nak tahu hukum pula kita. Takbir intiqal ni Imam Abu Hanifah, kalau kita baca kitab-kitab yang panjang cerita tu, panjang tu, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan juga Imam Syafi'i adalah sunat. Adalah sunat. Apabila bangun daripada solat, Rasulullah SAW bertakbir, akan bertakbir ketika berdiri, bertakbir ketika hendak rokok, kemudian bertakbir Sami Allahu liman hamidah ketika bangun daripada rokok. Kemudian berkata i'tidal Rabbana lakal hamd. Kemudian berkata ketika i'tidal. I'tidal beri tegak, baru kata Rabbana lakal hamd. Kemudian takbir lagi turun untuk sujud. Pertama, kemudian bertakbir kepada duduk antara dua sujud. Takbir sujud seperti yang kita maklum. Begitulah melakukan seterusnya. Yang saya nak jelas itu ialah pandangan yang kedua. Tadi pandangan yang pertama, iaitu Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam apa ni, pendapat yang kedua pula menurut Imam Ahmad bin Hanbal, takbir ketika tunduk dan bangkit ia adalah wajib. Takbir nak tunduk rukuk itu dan bangkit adalah wajib. Ni dan mereka pun ada dalil hebat, terang-terang, dalil hebat-hebat, dalil kemas-kemas, bukan sembarangan. Jadi bagus. Jadi makmum wajib artinya itulah kena buatlah. Jadi senang makmum nak ikut kan. Kalau saya jadi imam sunat saya tak buat, tapi mengikut mazhab Syafi'i walaupun sunat jadi imam jangan tinggal. Jangan tinggal sunat. Pula dah jadi macam nak wajib juga. Sebab kalau saya tinggal sunat, saya jadi imam. Saya rokok, saya tak kata apa. Lepas baca apa? Lepas baca surah, saya pun rokok. Tak baca Allah Akbar sebab sunat. Lepas tu, Sami Allah Hamidah pun sunat, saya tak baca. Bukan? Saya bangun, saya tak baca Sami Allah Hamidah sunat. Ini makmum nak ikut pun susah. Sebab tu dalam tajuk bab imam tu, walaupun sunat, imam tak sepatut tinggal. Gitu. Jadi kalau itu dekat dengan wajib juga. Kalau hujan pula, ada kata pula tak apa kita lihat saf, lihat imam atau lihat saf yang depan kita dan sebagainya. Biarlah kalau lampu tak ada, lampu padam rosak, ataupun macam-macam lah, ataupun perempuan duduk saf yang jauh sana, macam-macam. Sebab itulah tak apalah, yang pentingnya itulah Imam Ahmad bin Hanbal, takbir intiqal yang kita duk pindah apa tu, tunduk, kita kena tahu hukumnya adalah wajib. Hukum adalah wajib bagi Ahmad bin Hanbal itu. Dan yang sambung kemudian berkata, kemudian sujud, begitu seterusnya. Kemudian mengangkat kepala lalu bertakbir. Membaca takbir ini lewat setelah bergerak ataupun mengangkat tangan. Dan adakah mengangkat tangan? Ucapan takbir intiqal ini dibaca serentak. Ini yang perlu. Imam atau makmum membaca serentak, bukan serentak dengan imam tak. Ucapan takbir intiqal Allahu Akbar ini baca serentak bermula pergerakan. Mula pergerakan tersebut kepada rukun yang lain dan berakhir sebutan itu
dengan berakhirnya pergerakan rukun tersebut. Beginilah amalan yang dikerjakan oleh ulama-ulama, bukan mengucap takbir intiqal ketika hampir sujud, ketika hampir mengakhiri pergerakan, ataupun setelah bergerak, sebab menyebabkan sebahagian pergerakan tidak berdasarkan, kerana menyebabkan sebahagian pergerakan tidak disertai dengan zikir. Sebab itulah 2 saat bergerak baru sebut Allah Akbar, tidak serta bergerak. Sebab tajuk dia sebahagian pergerakan atau pergerakan dengan tidak disertai ini, artinya pergerakan penuh dengan zikir Allah Akbar tu. Allah, tengoklah kalau pendek ada yang pendek, ada panjang lah, tengok keadaan. Kalau nak ke sujud panjang sikit, Allah yang panjang tu Allah itu. Kau bangun sujud yang kedua lagi panjang sampai 14 rakaat kan. Jangan artinya dah pergi ke dekat rokok sebut Allah Akbar, dah bangun dah mungkin 2 saat dah bangun baru sami Allahu liman hamidah, itu tak ngam gitu maksud dia. Sebab dia kata kerana menyebabkan sebahagian pergerakan tidak disertai zikir penuh. Memanglah sembahyang ni tuan-tuan, dia ada tempat juga. Selepas takbiratul ihram naklah kosong. Maksud diam sekadar subhanallah baru baca doa iftitah. Gitu. Lepas baca doa iftitah sebelum baca ta'awud, kena diam, kosongkan sekadar subhanallah. Gitu, dia ada tertentu. Gitu juga yang saya sebut tu, imam musim batuk, musim apa. Kalau imam apa ni habis tahiyat akhir dulu, imam lah makmum habis tahiyat akhir, imam batuk ke ataupun dia salah baca ulang balik, kita ada sebab lah. Artinya kita baca Allahumma salli ala Muhammad, imam tak apa-apa lagi, sebab dia tak Allahu Akbar apa kan, berarti dia tak habis lah. Ataupun dia batuk kan, dia berhenti. Kalau tengah ayat yang dia sebut tu batuk, dia akan ulang balik ayat itu. Tengoklah. Jadi apabila habis, kita dulu maka jangan kosongkan. Hendaklah baca doa ataupun baca Al-Quran. Tapi afdal baca doa. Afdal baca doa. Artinya dia tak mau kosong. Saya ataupun dalam rakaat maghrib, rakaat ketiga, rakaat ketiga tak dalam, ketiga keempat kan maghrib isyak. Imam kita habis Fatihah dulu, imam tak habis. Dia batuk, bersin lagi macam-macam. Ataupun ada sebab dia ulang, sebab dia tak Allahu Akbar tu, berarti dia tak habislah. Jadi hendaklah kita penuh dengan doa dan juga dengan ayat-ayat Quran. Tapi afdal ayat Quran yang ni, afdal doa yang ni, afdal ayat Quran. Mungkin 3 ayat, 4 ayat sehingga dia Allahu Akbar. Sebab jangan duduk kosong gitu. Itu yang pergerakan kita ni. Macam bangun daripada sujud yang kedua kan, makmum semua sekali lah. Tapi kita tidak bergerak sebelum imam bar, Allahu Akbar. Bar tu berarti dia berdiri bergerak, sebab iza sajada fasajadu, jangan sujud melainkan imam apabila imam sujud baru kita sujud. Tidak dinamakan sujud kalau dahi belum tempuh tempat sujud, baru kita bergerak kan. Jadi dia dululah Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Berarti dia dah tegak dah. Dia kena bagi habis. Sebab sebahagian dia, sebab tajuk kita jangan mengosongkan. Sekarang pergerakan kita tidak disertai dengan zikir. Nanti 2 saat baru zikir, 3 saat kan. Atau macam-macam lah. Atau berdekat nak sujud, separuh dah kita berdiri tegak nak pergi ke sujud kan, dah bergerak separuh dah baru Allahu Akbar. Begitu maksud saya. Itu tidak dikenal. Sebab tu kena jaga. Begitu. Imam Syafi'i pula, takbir intiqal ini merupakan sunat di dalam sembahyang. Ulama berdapat tentang persyariatan ini. Imam Syafi'i dan Hambali
Sunat mengangkat tangan. Sunat mengangkat tangan ketika hendak rokok. Sunat angkat tangan ketika rokok. Dan bangkit daripada rokok. Bangkit daripada tahiyat yang kedua. Tahiyat kedua pula. Tahiyat pertama. Hanafi, kita nak tahu hukum Hanafi dan Maliki. Mazhab Hanafi dan Maliki tidak mengangkat tangan kecuali takbiratul ihram saja. Jadi mazhab Hanafi kan, Maliki dia tak ada angkat tangan, melainkan takbiratul ihram saja gitu. Jadi tak gaduh apalah. Tak mereka mazhab dia ikut mazhab tu. Jadi sebab tu kita tengok ada yang angkat, tapi kadang-kadang campur. Jadi ulang lagi, Imam Syafi'i dan Hambali mengangkat tangan ketika hendak rokok, bangkit daripada rokok, bangkit daripada rakaat, bangkit daripada tahiyat awal. Selalu kita nampak bangun nak masuk rakaat kedua angkat tangan, ada kan? Tak ada angkat tangan itu. Ada kan? Dia angkat rata. Jadi ikut-ikut. Hanafi dan Maliki pula tidak mengangkat tangan kecuali takbiratul ihram sahaja gitu. Dia takbiratul ihram saja, tuan-tuan. Takbiratul ihram saja dia bertakbir itu. Habis lah. Masa cepat esok puasa. Tak apalah tuan-tuan. Begitu juga yang jadi masalah juga tuan-tuan. Membaca ta'awuz yang dibahas dalam saya dengar. Sebab kita siapa pun, saya pun tersalah. Kalau tuan-tuan perhati, walayah itu, ada orang baca walayah itu. Kerana dia tak nak ulang kan, tak nak tengok Al-Quran tu. Mungkin hafal-hafal, lepas tu dia tak tengok balik. Padahal ayat kursi wala yuhitu kan wala yahitu. Wala yuhi itu kan ada baca wala yahitu, tapi tuan-tuan tak sedar. Ada orang baca wala yahitu. Padahal berpuluh kali sembahyang. Wala yu ada baca walayah itu. Bukan tak pandai, tak mau semak. Tapi kalau saya jadi imam baca macam mana, tuan-tuan tak kata apa. Pasal tuan-tuan tak tahu. Rabbana kan Rabbana. Rabbana kan Rabbana. Rabbana gendang Rabbana. Membaca ta'awuz ada sunat menurut imam mazhab. Menurut 3 mazhab. Membaca ta'awuz adalah sunat menurut 3 mazhab. Kecuali Maliki lah. Mazhab Hanafi berkata bahawa sunat hukumnya membaca ta'awuz, iaitu dengan mengucap A'udzubillah. Senang-senang saya. A'udzubillahi sami'ul alim minasyaitanir rajim. Itu Imam apa ni Hanafi berkata sunat hukumnya membaca ta'awuz, iaitu dengan mengucap yang ini, A'udzubillahi sami'ul alim minasyaitanir rajim. Pada rakaat pertama setelah baca takbiratul ihram dan doa iftitah. Imam Syafi'i berpendapat bahawa membaca doa ta'awuz adalah sunat pada setiap rakaat. Imam Syafi'i membaca a'udzubillahi minasyaitanirrajim pada setiap apa? Setiap rakaat. Nah, ingat tu. Tak sunatlah, tapi tak apalah, sunat kita baca lah. Tapi kita tahulah mazhab Syafi'i bahawa membaca doa ta'awuz adalah sunat pada setiap rakaat. Ta'awuz yang paling afdal, yang tadi saya baca dah, tapi yang paling afdal A'udzubillahi minasyaitanir
الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.